Roll. Standby. And action. Hello guys, welcome back to my YouTube channel Bibi Khairina. Dan kembali kita di segmen Love to Talk episod ke-7 kali ini. Dan guest kita adalah tada! Korang mesti macam, siapa Mamat ni? Aduh, kan? Dah Okay. handsome. Aduh, dia memang suka puji diri sendiri. Jangan risau, tapi walaupun muka dia nampak garang, hati dia penuh dengan bunga-bunga cinta. Ece. Layu di Okey, perkenalkan diri anda. Mungkin tak ada siapa tahu. Oh. Tak ada siapa tahu. Lepas ni semua tahulah. Semua dah Lepas ni tahu. Okey. Tak apa. Mana-mana fans Bibi nak tahu tu, nama saya Farhan. Okey. Panggil Pak An. Panggil Pak. Asal Ipoh. Sekarang? Setepek. Setepek. Oi. Kat mana lah? Bibi. Okey. So, sekarang nampak makin bahagia eh. Oh, acik. Awal-awal kita dah bagi panas. Okey. Macam itu gugup. Gugup. Okay, so by the way guys, Pak An ni adalah kawan saya. Mungkin korang memang tak kenal pun dia siapa, tapi korang kena tahu dia ni bukan orang biasa-biasa. Bukan calang-calang cili padi lah. Jadi, kita Besar teruskan. ni cili padi. Ini cili apa besar tu? Habanero. Cili Bangla. Kau ajak. Sekejap. Tak bawang. Tak bawang. Okay. Kita teruskan soalan kita lah. So, Bibi nak tanya. How's your life sekarang? Ada perubahan tak dengan dulu? Life good. Good? Macam mana nak kata yang perubahan in term of apa tu? Nak kata life macam mana nak kata? Banyaklah perubahan. Tipulah tak ada perubahan dalam hidup. Sebab tak tahu, Pak An selalu rasa macam always be a better person. Tapi macam mana pun tetap sakit. Cik. Aku healing sampai pagi tak boleh. Oh no. Okay, kenapa? Apa di sebalik sakit tu sebenarnya? Sakit tu banyak. Banyak. Experience. Okay, faham. Banyaklah benda-benda yang tapi tak tahulah macam mana nak cakap. Tak nak rungkapkan sebab Ripan Eh, Jadi kita boleh WhatsApp. Saya telah baca. WhatsApp. Okay, tapi betul lah. Orang kata, tapi kalau life better tu Alhamdulillah lah sebenarnya. Walaupun Life without bitter tak syok. Kena ada chaos. Kan? Hashtag Pak An je. Okay, faham. Jadi, kalau saya pun Alhamdulillah life is better sebab saya tahu mungkin korang macam sekarang tengah terkejut disebabkan saya dah 5 bulan tak upload video dekat YouTube, tiba-tiba saya muncul dengan podcast. Saya minta maaf sebab jiwa saya terbang sekejap. Kini dia dah kembali sebab dia kata dia dah penat healing. Jadi sekarang ni kita come back, so jangan risau. So kita nak tanya, Pak An punya childhood macam mana? And cuba cerita start daripada sekolah rendah and sampai belajar punya life. Tapi tak payahlah panjang sangat, kita takut jadi novel pula kan. So singkat-singkatkan je lah apa childhood Pak An. Once upon a time. Tak. Pak An, macam tadi Pak An cakap, asal Ipoh. Memang membesar dekat Ipoh. Pak An sekolah Cina. Wah, cakap Dekat Cina sikit. Nak cakap macam mana tu? Cakap support undilah saya. Dah bahasa Cina. Undi apa ni? Taja je lah. Tadi kata nak cakap apa. Ming Jiao, Bibi Khairina. Best lah. Okay, teruskan. Memang start tadika, memang parents hantar pergi tadika. Chinese, sampailah sekolah rendah, sampailah sekolah menengah. Chinese? Oh yo. Ini kalau tiba-tiba Tapi, ada yang nak maki dia kan, dia balas balik weh. Biasa. Biasa dah. Tiba-tiba dulu ada selalu lah kalau macam jalan-jalan kan. Pernah sekali kerja dekat Soundway sebenarnya. Soundway kerja kedai aiskrim part time. Pernah lah tengah-tengah jual kan. Tengah promote
tiba-tiba ada aunty ni cakap dalam bahasa Chinese, jangan jadi macam Melayu ni, pemalas. Dia cakap, siapa malas? Aku cakap balik. Tapi macam mana dalam bahasa Chinese dia? Sekejap, bagi ingat adik. Soi, 我没有 malas. Lepas tu dia cakap, dia macam, bangsa ni, boleh ke? Tak apa. Tak apa. Macam tu lah, tapi selalulah. Macam tu, standard lah. Tapi tak semua orang ada sangka yang tu adalah stereotype. Okey, faham. Tapi Pak An banyak kawan Chinese, semuanya elok. Selalunya kita orang nampak selalunya rasa racist semua. Tak ada. Tak ada pun Ada pun sebabkan stereotype ajaran mak bapak. betul Sebab ada pada lama-lama. Sekarang pun semua okey. Even sekarang pun Pak An punya circle kebanyakannya Chinese. Bestnya. 1、2、3、4 sambung. 5、6、7、8、9、10。 Oh. 11、12、13。 Saya tahu sampai situ je sebenarnya. Tapi Sangse yang saya ingat. Betul saya boleh ingat tu. sebab tak ada rambut dah. Sangse. Tapi walaupun sampai habis sekolah Cina sampai SPM, ni best. Apa tu? Sebenarnya Pak An tak nak ambil SPM bahasa Cina tu. Okey. Tapi macam mana? Sebab yang tu sekolah kluster dekat Ipoh. Dia memang wajib ambil bahasa Cina. Dan Pak An terpaksa ambil. Lepas tu orang semua tengah tekun ni buat. Pak An tidur dulu. Last 10 minit Pak An tulis dalam bahasa Cina. Ini yang saya termampu. Terima kasih cikgu. Dalam bahasa Cina tu Pak An tulis, 我尽量做了这个作文，谢谢你老师. Lepas tu Pak An keluar, Pak An dah expect lah. Memang keluar jitu mat. Gagal 2. Bukan sesuatu yang untuk dibanggakan. Tapi jangan contohi lah. Tapi Pak An buat history lah. Orang kata kenangan, orang kata tak boleh lupakan lah. Tapi serius, bahasa Cina susah. Even Chinese pun cakap susah. Susah Lagi susah daripada kalau kita nak belajar English lah. Ya. Yeah. Sebab ada banyak-banyak ayat yang contohnya satu perkataan membawa ke 4 maksud. Dia ada juga intonasi dia, ada 4 intonasi. Contohnya? 子. Dah tiap-tiap intonasi tu ada maksud-maksud dia. Ada juga yang sanis yang selalu orang pakai. Le dengan liao. Habis liao. Habis dah. Kalau habis le tadi? Habis le. Colek. Dia boleh jadi satu maksud yang sama dan boleh jadi maksud yang lain. Macam itulah. Lepas tu study dekat habis tu. Study dekat Langkawi. Jumpalah seko setan ni. Tapi time tu tak kenal lagi. Time tu dia paling poyo lah. Paling poyo lah. Paling skaters lah orang cakap. Faham. Lepas tu Pak An kerja kejap. Lepas tu Pak An sambung diploma dekat KL. Pak An habis study diploma. Kerja balik. Sambung advance diploma. Kerja balik. Lepas tu sambung degree. Lepas tu sampailah sekarang kerja. Wow. Nampak tak? Walaupun Pak An ni kita nampak dia macam sempoi-sempoi je. Tapi sebenarnya kalau korang nak bodohkan dia, korang silap. Korang yang akan dibodohkan. Saya mungkin bakal-bakal. Tapi bukan bakal-bakal. Memang dah kebanyakan memang saya dah kena bodoh dengan dia. Tak. Baby cukup pandai. Cukup lah. Saya saja nak humble di depan korang semua. Tapi saya dah beritahu. Tak apalah. Okey, jadi Bibi nak tanyalah. Uish. Keras hidup. Kisah apa yang Pak An tak boleh lupakan? Benda tu yang memalukan waktu zaman college. Dia cukup kau ajak ni. Aku tahu ni Naya. Memalukan. Banyak sebenarnya. Yang paling lah. Yang sampai sekarang ingat.
Yang paling malukan. Oh. Duduk depan guard lah. Kenapa duduk depan guard? Dulu masa dekat college community tu lah. Dekat Langkawi college community. Pak An assign lah jadikan JPP. Okay. Kiranya JPP ni jawatan something macam pengawas lah. Oh, kalau kat sekolah Ha, pengawas ha. lah. Okay. Tapi disiplin. Oh yo, disiplin. Tapi tak boleh belah tu. Disiplin. Ikut kawan. Rembat kereta cikgu. Rembat kereta lecturer. Kantoi tak? Kantoi? Kantoi ya? Tapi lecturer tu dekat luar. Macam mana boleh kantoi? Yalah, dah bawa-bawa kereta tu dekat depan kalau korang tahu dekat Cenang tu ada Cenang Mall. Dekat situ lah kita orang berhenti. Public area. Oh, lepas tu? Lepas tu kena panggil. Lepas tu actually ada je ramai yang ikut outing. Lepas tu yang jadi lagi kantoi tu, ada lagi 2 orang geng ni, dia ikut pintu belakang. Dia ikut pintu belakang, dia lompat pagar tu bergoncang. Bunyi ah. Aduh. Kita orang ambil tu, lepas tu dia orang rasanya guard nampak. Tu, nampak kereta. Lepas tu lecturer pun tahu. Lecturer lain lah. Sebab lecturer tu outstation. Tapi yang paling bodoh tu, ni lah. Kita orang baru nak duduk minum kan. Dah kena call. Lepas tu ada pula geng lagi 2 orang kat dalam yang ajak ikut. Tapi tak nak. Oh, Nak baik main tau. game. Main game. Duk buat baik. Kalau tak Duk setan buat tau. baik. Tak, dia paling setan. Dia ajak Pak An jadi setan. Oh, lepas tu tiba-tiba dia jadi baik. Faham. Oh. Lepas tu macam mana? Dah sampai dah kantoi ni semua beratur dekat depan Pak Gad. Okay. Lecturer 3 orang datang. Lepas tu bagi tahu. Kenapa korang semua keluar? Korang tahu tak? Yang ni kereta lecturer. Tahu. Siapa punya idea? Semua ke depan. Lepas tu pelan-pelan seorang belakang. Kau ajak betul. Okay, siapa yang stay kat situ? Yang ke depan? Last semua ke belakang. Tak ada seorang pun ke depan? Tak ada. Mula-mula semua ke depan. One team, one dream lah. Tiba-tiba semua pelan satu semua ke belakang. Yang tu. Lepas tu quite disaster lah. Best kita orang memang kena kecam lah time tu. Kena kecam Sebab kita orang. Korang buat apa ni? Apa yang degil sangat korang? Kita orang tak ada degil. Kita orang nakal. Nakal. Orang kata apa? Hashtag nakal tapi berakal. Berakal tapi nakal tapi beradab. Tapi beradab? Macam mana contohnya tu? Contoh, rembatlah kereta lecturer anda. Minta maaf tak? Minta maaf tapi lecturer tu rasanya dia dah okey rasanya sekarang. okey dah. Tapi kita orang satu batch lah pergi minta maaf. Yalah, siapa tak luluh hati. Yelah. Boleh bantai pula. Sumbat berapa orang dalam kereta? 7. Kereta apa? Myvi. Astaghfirullah. Kita yang 5 orang pun dah jadi ikan sardin. Macam mana dia orang boleh sumbat 7? Yang dekat driver tu 2 orang ke apa? Seorang lagi kat bangku 3. 3 kat bangku? Belakang 3. Belakang 4. Memang power. Dia orang buat jadi Alphard kereta tu sebenarnya. Bukan Alphard, Starex. Oh, lagi besar. Okey, faham. Okey lah. Tapi sebenarnya shock lah ada pengalaman college ni sebenarnya. Betul. Actually pengalaman tu jugalah mengajar kita. Betul. And moment tu yang best sebenarnya. Ya. Yeah. Sebab tu setiap kali kita orang lalu je dekat Langkawi dan kita orang pergi bercuti tu kan. Yang tadi tu geng-geng yang main game tu kan. Dia memang yang setiap kali kita setan lalu. tu. Yang setiap kali kita orang lalu kan. Inilah tempat yang di mana dia orang beratur dia kata. Inilah dia punya college. Ini ada rindu. Dia rindu. Tapi duit yuran buat beli vape. Korang jangan terkejut sebab time tu memang zaman vape baru nak naik.
Ya. Mungkin lah saya rasa. Betul ke? Betul. Betul. Beg baru nak naik. Oh, memang Sampai paling bergaduh, style lah. sampai bergaduh-gaduh. Siapa beli tank dulu? Ui. Ada challenge rupanya. Tapi bukan Belen. Ah? Bukan Belen. Bukan? Bukan. Okey lah. Kita nak tanya sebab mungkin korang tak tahu tapi saya tahu. So saya nak tanya. Macam sekarang ni kan Pak An chef kan. Bibi nak tanya. Macam mana tahu? Ha? Kita kan dah kenal lama. Oh ya. Okey, cita-cita Pak An sebenarnya memang nak jadi chef ke? And kenapa dalam banyak-banyak pekerjaan Pak An memilih untuk jadi chef? Sebab Pak An lelaki tau. Sebab susah nak jumpa lelaki yang memanglah ada chef tu kan. Tapi yang Bibi kenal, tak pernah lagi Bibi kenal lelaki yang suka memasak. Jarang lah. Kenal, jarang. Kenapa? It's all started. Wah. Wah, it's all started. It's all started daripada arwah Tok lah. Oh. Tok Pak An. Dia banyak encourage Pak An masak. And dia lah yang percaya, time tu dia lah percaya yang Pak An boleh masak. Start pada umur berapa? Rasa kecil lagi. Kecil lagi? Rasa 7, 8. Wow. Pak An first bake cake, butter cake. Tengah tu tabur Milo. Oh yo. Time tu umur 9 tahun. Lepas tu Pak An dah masak, bagi satu kampung. Bagi satu kampung? Potong kecil-kecil bagi satu kampung. Bagi satu kampung rasa. Oh, memang orang kata sharing is caring lah. Itu macam tu lah kita sharing the love among us. Okay, faham. Jadi time tu apa respon orang kampung? Sedap Semua tak? kata sedap. Time tu tengok dekat mana resepi tu? Internet lah. Time tu Google baru je nak up. Oh. Time tu rasanya kalau tekan je tu, rasa dalam 10 minit baru dia keluar. Kenapa lama sangat? Biasalah. Kita bukan zaman maju time tu. Faham? Kita tak ada 500 Mbps dah. Time tu kalau boleh habis lambat lah. Yang tu KB je sebenarnya. Kena cari macam ni lah. Tak, macam tu. Tunggu je. Tunggu, tak boleh gerak. Sambil-sambil tu carilah cheat code saya address. Weh, itu lama weh. Aduh. Lepas tu, yalah slowly lah develop. Sebab family memang semua masak. Daripada arwah bapa, daripada tok, daripada mak. Semua masak. Semua memang boleh masak. Semua memang ajar memang kita orang kena masak. First Pak An masak sebab Pak An rasa dia start daripada orang rasa appreciate tau makanan kita. Sebab tu Pak An macam suka lagi nak masak. Suka masak. And then yelah standard mana-mana ini stereotype chef lah. Orang fikir chef Gordon Ramsay. Ya betul. Pak An start dengan Gordon Ramsay. Tengok YouTube dia, tengok apa dia masak. Lepas Gordon Ramsay, Jamie Oliver. So Jamie Oliver ni pula British, both of them are British chef yang memang naik lah time tu. And then slowly orang tak tahu yang Gordon Ramsay ni actually ada dia punya seafood dia. Which is Mako Pure White. Dia ni pula one of the legend lah in British punya scene time tu. Sebabkan tu dan slowly develop apa semua. Actually family time tu nak sambung culinary tak boleh. Tak lagi. Sebab? Tak sure tapi diorang memang that time diorang tak encourage lah. Okay, faham. Sampailah satu tahap tu Pak An rebel. Ya. Rebel dapat tapi college community. Tapi lepas dari college community tu Pak An tak nak sambung belajar dah sebab nampak duit. Bergaduh dengan family. Lepas tu Pak An lari rumah. Dengan Berapa lama tu lari rumah? 4 bulan saja. Weh. Lari ke Langkawi balik time tu. Oh. Lepas habis belajar ke? Lepas habis belajar. Lepas habis belajar pergi balik Langkawi? Bermodalkan 200.
Boleh tahan sampai 4 bulan. Tak adalah untuk starting lah. Oh, untuk Tipu lah. starting. Mana tahu betul-betul jimat cermat, kita tak tahu. Tu yang tu lah yang lagi membuatkan selalu orang kata kalau bab chef apa semua kan mesti katakan western food. Western food, kalau orang masak western food dia lah gah. Nampaklah kegahan tu itu adalah satu culture orang cakap. Yang di mana kalau kita makan sama juga orang cakap makan fine dining. Fine dining orang selalu fikir fine dining hotel. Orang fikir fine dining adalah makanan mewah. Betul. Kenapa fine? Sebab dia halus. Okey. Dan juga soli Pak An dapat opportunity, Pak An terpilih pergi Spain. Oh ya. Pak An kerja kat Spain. Kerja kat Spain 3 bulan training lah. Ataupun dalam restoran industri dia ada satu terms panggil stage atau stage. Di mana stage atau stage ni orang sukarela untuk kerja dengan restoran tu tanpa dibayar. Ada yang sanggup sampai setahun, ada yang sanggup 3 bulan, ada boleh juga sehari untuk merasa macam mana duduk dalam kitchen tu. Selalunya benda ni orang selalu buat dekat Europe. Yang dia orang buat, Pak An pernah buat dekat France sehari untuk merasa macam mana actually kerja dekat area situ. Sehari betul time tu Pak An kerja dekat Spain. Pak An kerja dekat Michelin Star. 3 Michelin Star. Okey. Nama restoran tu Martin Berastegi. Apa macam mana? Martin Berastegi? Apa itu je lain saya dengar. Itu actually nama dia. Ya. Macam juga Gordon Ramsay. Gordon Ramsay UK. Okey. Tapi Martin Berastegi ni adalah ikon masakan dekat Spain. Wow. So Spain ni adalah Spain, France, Itali, tiga tempat ni dulu adalah satu tempat yang penuh dengan makanan, culture, history. Pelan-pelan dah kenal dalam bidang masakan ni bukan sahaja masak. Dia kena kenal macam mana sejarah dia, apa sebenarnya di sebalik makanan tu. Bila orang faham tu, orang akan hargai lagi makanan tu. Sama juga dulu Pak An sampailah dekat sini, lagi yang membuat-buat rasa nak jadi tu sebabkan bila dah pergi Spain, betul life kat Spain memang syok. Sebab? Kerja 4 hari, cuti 3 hari, have fun 3 hari. Oh. Ya. Yeah. Total kerja 4 hari je lah. Sekarang yang tu lah syok. Lepas tu dengan culture diorang, makanan diorang. Tapi koyak kerja lah. Kerja boleh sampai 20 jam sehari. Ya. Sebab diorang memang buka 24 hours ke macam mana? Tak. Diorang memang running tempat tu lunch dinner. Oh, okey. Ya. Tu sebab kita orang start program pukul 8 sampai straight sampai pukul 2 pagi. Oh. Tak pun 3 pagi. Lepas tu esok bangun pukul 8 continue balik. Oh, koyak kat situ lah. Koyak kat situ. Tapi okey lah. Yang tu lah experience. Betul. Ya. Yang tu lah yang rasa balik sini. Bila pergi sana nampak lah orang appreciate makanan. Orang hargai makanan. Even benda yang kecil. Diorang ada panggil ni pinchos. Pinchos ataupun tapas. Pinchos maksudnya makanan yang dicucuk yang selalunya akan makan dengan wine. Selalunya diorang akan letak pinggan ataupun main course yang diorang jadikan kecil untuk letak dekat atas ni. Contoh ni gelas wine, diorang akan letak atas ni atau makan. So diorang akan makan macam tu. As macam untuk mingle diorang. Okay. Untuk PR ke, untuk selalunya untuk santai-santai lah. Even benda yang kecil, diorang ada ni Hilda, diorang panggil. Pickle ataupun jeruk olive dengan ikan bilis. Yang tu saja orang boleh seronok makan tu. Dan makanan juga connects people. Makanan juga boleh bring memories.
makanan juga boleh mengingatkan kita pada situasi tu. Betul. Senang cerita, it creates memories. Betul. Mana apa-apa, kenapa juga Pak An dekat industri ni, Pak An rasa macam industri ni boleh bawa happiness sebabkan makan, kenyang, happy. Betul. Tambah perempuan tengah period. Bagi makan diam lah. Tapi betul tau sebenarnya. Sebenarnya kalau kita tengok, contohlah kalau kita masak, even though kita masak benda simple, tapi kalau tiba-tiba orang kata sedapnya, kita rasa macam dihargai tau. So kita jadi macam semangat untuk masak lagi. And bagi Bibi memang kalau macam makan, bestnya macam kita tahu detailsnya. That's why macam Pak An cakap supaya kita lebih hargai lagi. Tapi best lah sebab Pak An maknanya Pak An dah merantau berapa banyak dah untuk chef ni? Untuk chef, Spain, France, Korea, Singapura. 4. Yang kerja lah. Kerja. Untuk kerja. Lagi satu Malaysia. Malaysia tak payah. Tak payah. Tak payah. Tak payah. Tapi berbeza tak? Lain-lain negara tu. Beza? Punya cara. Beza sangat. Macam France, diorang rasa diorang macam mana? Diorang rasa paling bagus. Sebab sejarah kulineri start daripada diorang. Diorang yang dokumenkan semua makanan, diorang ialah dokumen. Diorang juga adalah startup bring up the games atau scene ni. Diorang ada juga seorang ni nama Escoffier. Satu boleh dikatakan tokoh kulineri yang mengenalkan SOP ataupun buat satu SOP untuk kulineri ni untuk jadikan satu brigade ataupun hierarchy. So dia buatkan satu SOP daripada hierarchy lah, daripada bawah. Maksudnya ada komis, ada demi chef. So komis report dekat demi chef report dekat CDP. So boleh dikatakan orang Perancis ni belagak. Ya. Sebab diorang rasa diorang terbagus. Tapi tak semua. Spain pula sangat warm. Kita rasa macam macam kat Malaysia. Ya. Diorang welcome, diorang tolong. Sebab muka kita dengan diorang tak jauh beza pun. Kita boleh dikatakan diorang macam orang-orang Malaysia, orang-orang Asia. Sebab bukan semua orang dekat Spain yang kerja as a chef Spanish. Diorang daripada Peru, daripada Mexico, daripada Latin America. Yang actually memang jenis sukakan rumah. Dan Pak An ada satu kawan ni, housemate, pernah merajuk sebab tak nak makan makanan dia. So dia masak satu makanan Mexico ni. Peru. Tak ingat apa nama dia, tapi hati lembu. So Pak An rasa tak apa makan. Sebab yang tu ada sebatang je dia buat. Dia cakap, don't eat. If you don't eat, I'll feel sad because this is our culture. Yeah. If you don't eat, I feel like we are nobody to you. Dia cakap macam tu. So kita orang makan lah. Shock lah dengan diorang. Daripada ada dalam satu rumah tu ada Colombian, ada Malaysian, ada Peru, ada Mexico, ada Argentinian. So Pak An rasa yang still best Spain lah. Macam Singapore, Asian. Tapi macam mana pun scene diorang shock lah sana. Scene kulineri tu rasa shock. Banyak competition. Boleh saya kata semua nak compete. Semua nak jadi the best. Dia ada positif, dia ada negatif. Negatif dia boleh dikatakan terlalu banyak competition, tapi positif dia tu encourage kita lagi untuk jadi the best. Betul. Jadi better. Tapi macam mana pun
yang jadikan, tapi macam mana pun still lah Pak An rasa Malaysia lah. Malaysia lah. Tapi Malaysia punya scene tak adalah secepat Europe, tak secepat Singapura. Dan yang best still lah, orang kata macam mana pun kita ingat balik asal usul kita. Ya, tempat kita jugalah. Walaupun jam. Ya. Walaupun cuma kerja, tetap jam tapi tak apa. Saya bangga jadi anak Malaysia. Saya bangga. Saya bangga jadi anak Malaysia kan. Saya dah tiru dah. Okey lah. Actually, best juga sebenarnya. Bagi Bibi suka dengar cerita orang tau. Sebab kebanyakan tak semua orang lalui benda sama yang kita lalui. Jadi kita boleh ambil pengajaran ataupun kita boleh tahu macam mana dia lalui situation tu sebenarnya. Tapi best lah. Bibi suka tau. Bibi suka, dulu memang favourite TV, apa orang kata, channel TV yang Bibi tengok, MasterChef. Ya, aku suka betul. Walaupun orang gaduh-gaduh kata masak-masak tu kan. Tu nasib bukan saya dekat situ. Kalau saya dekat situ, saya baling pisau. Saya terus terminate lah time tu sebenarnya. Tapi sebenarnya best tau. Tapi tu lah. Tak pandai sangat. Tak apa, kita buat pandai. Kita buat pandai boleh. Tapi itulah saya nak kena minta tolong Pak An ajar lah. Kan? So lepas ni memang breakfast saya memang orang kata, kau makan dekat hotel ke Nya? Tidak. Kat rumah je. Dia kata macam tu. Jadi personal chef kan ni? Okay. On 10,000 sebulan. Okay, Bibi nak tanya. Bibi dapat tahu macam jenis Pak An ni jenis yang independent tau. So, Bibi nak tanya macam mana Pak An handle semua situation ni sendiri. And bagi Pak An susah tak? Siapa yang jadi tulang belakang Pak An sebenarnya? Ni personally lah. Okay. Deep pula. Tak apa, nanti kita letak lagu sedih. Ting ting. Benda ni macam mana? Dia Pak An independent untuk diri sendirilah. Pak An rasa macam at the end of the day kita hidup sendiri. Ya betul kita ada orang sekeliling, tapi macam mana pun kita kena hadap sendiri. Best part kita jadi kuat. Macam mana Pak An handle? Ya betul, breakdown memang breakdown. Tipu lah tak breakdown. Sebab pernah banyak kali Pak An cuba juga untuk depend untuk somebody. Tapi sometimes Pak An rasa tak semua benda kita boleh depend untuk orang. Contoh, ada sekali tu kereta Pak An rosak. Pak An try call semua keliling. Yang dekat, yang jauh, call. Time tu call lah. Call kawan yang rasa paling dekat. Call classmate yang memang duduk dekat. Time tu tersadai lah kereta. Minyak tak ada. Pukul 3 pagi. Situation ni mengajar Pak An yang betul-betul kena hadap sendiri. Pak An rasa dah call sampai sejam. Sampai pukul 4 pagi dah. Ush. Call semua tak boleh. Ada call juga. Saya memang yelah faham lah jugalah. Pukul 3-4 pagi. Siapa je ni? Last panjang lah. Time tu kat section dekat Glen Mary. Oh, okay. Jalan kaki sampai Petron apa tu? Allah, Federal Highway. Ya Allah, jauhnya. Jalan patah-patah balik. Dan benda-benda macam tu pun jadikan Pak An kuat lah. Dan another thing yang rasa kena independent, kitchen. Yang kerja dalam kitchen, at one point, dia boleh relate dengan life. At one point kita kena jadi selfish. Kita kena utamakan diri kita dulu. Sebab kalau kita tak utamakan diri kita dulu, akan ada orang ambil kesempatan. Tapi macam mana pun
Macam mana rezeki tu kalau datang je. Lebih faham. So maknanya selama ni sebenar-benarnya yang jadi tulang belakang Pak An adalah diri sendirilah. Boleh dikatakan lah. Orang akan kata, kenapa family tak ni? Apa semua. Family ada, kawan ada. Sebab fikir juga, orang lain pun ada masalah fikir juga. Betul, betul. Ada baik, ada buruk fikir macam tu. Buruk dia, orang akan nampak orang sekeliling kita tak tolong. Tapi sebenarnya kita yang tak nak menyusahkan orang. Baiknya juga, kita lah kuat. Tapi dalam masa kuat tu, kita akan banyak kenalah breakdown, overthinking. Macam tu lah selalu. Tapi orang Terjawab ke? terjawab sebenarnya. Terjawab. Tapi macam kalau Bibi pun, bagi Bibi betul lah apa yang Pak An cakap. Sebab kita tak boleh bergantung dekat semua orang. Kita tak boleh bergantung dekat orang. Sebab end up kita akan lalui everything sendiri. Betul? Kau sedih ke? Memang kau boleh cerita dekat orang. Tapi orang tu bukan boleh menyelesaikan pun. Mungkin dia boleh faham, tapi dia tak boleh menyelesaikan. Menyelesaikan tu, kunci dia adalah dekat diri sendiri je sebenarnya. Boleh senang cerita dikatakan decision is on your own. Yes, betul. Tapi betul lah. Kita boleh minta POV, kita boleh minta tanya semua orang, tapi at the end of the day kitalah yang buat decision. Jadi kita dah tahu orang kata kesimpulan soalan tadi. Kita ada lagi, ini adalah soalan 3 terakhir. Okey, ini 3 terakhir. Mungkin soalan dia akan orang kata agak serius sikit. Tapi terpulang sama ada nak berjujur ataupun nak menipu. Tapi kita orang akan tahu the truth lah. Ini cuma nak share dekat korang. Jadi, Bibi nak tanya. Setiap orang mesti ada kisah kehidupan dia sendiri tau. Sama ada baik atau tidak. So, Bibi nak tanya, kalau tak keberatan lah. Bibi nak tanya about family. Pak An dengan family actually mana paling rapat? Boleh dikatakan tak asalnya. Kenapa? Macam mana? Pak An anak keberapa? Last. Okey. Macam kata, mungkin dulu ya, tapi Pak An menjauh. Tak tahu kenapa, tapi Pak An rasa tenang. Dan boleh dikatakan dulu Pak An rapat dengan makcik Pak An, dengan opah. Dengan tok lah. Sebab orang-orang utara kan panggil tok. Betul. Dengan arwah tok. Pak An kurang rapat dengan adik-adik. Mungkin gap jauh. Maybe tak. Tak tahu lah. Sebab kalau tanya Pak An pun tak ingat sebenarnya umur dia orang. Faham. Even sekarang pun semua family semua kat mana. Pak An je sesat kat sini. Oh, dia kat Ipoh. Mereka semua kat Ipoh. So, maknanya memang betul-betul independen lah Pak An sebenarnya. Tapi korang jangan respect dekat perempuan independen je tau. Lelaki pun sama. Sebab kita jangan ingat sentiasa orang kata lelaki lah. Biasalah benda tu sebenarnya. Tidak. Sebab kita boleh fikir macam tu. Tapi kita kena tahu dulu perjalanan hidup dia sebenarnya. Mungkin kita tak tahu apa yang dia lalui sebenarnya. Mungkin benda tu berat buat dia. Walaupun lelaki kan, orang kata lelaki campak dalam hutan pun boleh hidup. Tapi lelaki mesti akan ada gugurnya air mata. Disebabkan sesuatu yang orang kata beratlah bagi dia. Bukan sebab bercinta je sebenarnya. Sebab saya pun bukan datang dari keluarga yang bahagia. Nanti mak aku tengok, mak aku maki aku ni sekarang. Bukan, maksud saya bukan datang daripada keluarga yang komplit. Which is ada ayah di sisi, tidak. So jadi saya rasa benda tu, orang kata kalau masalah keluarga tu saya faham sebenarnya. Benda tu bukan senang sebenarnya. Benda tu susah lah. Kadang-kadang saya, kalau orang bercerita pasal apa-apa, yang saya paling tak boleh dengar adalah kisah keluarga. About family lah.
benda tu saya akan touching sikit. Nyit. Sebab nyit. Sebab orang yang celaka tu. Sebab tak semua orang lalui tau. Sebab bagi saya, kalau korang ada family yang complete, yang bahagia tu, korang memang kena appreciate, kena jaga elok-elok. Sebab apa cerit tu? Oh, phone aku. Sebab tak semua orang ada keluarga. Sorry. Tak semua orang ada keluarga yang bahagia. Okey, faham. Jadinya Bibi respect lah sebenarnya. Bibi faham. Orang kata Main guli ke? bukan. Oh, bukan. Itu pemadam je tu. Tapi macam mana pun, buat family macam mana pun kena ingat. Ni Pak An belajar lah. Dulu Pak An memang kata diri selfish lah. Buat family memang tak ramai tahu lah. Sebabkan banyaklah yang rasa tekilan dan semua. Tapi dia orang family kita. Betul. Dan juga kalau Pak An datang keluarga yang alhamdulillah senang, dan kena ingat kalau family tu rasa tak ada cukup masa untuk diri kita, kena tahu actually behind the scene apa dia orang buat untuk kita. Betul. Kadang-kadang jangan fikir diri kita. Kadang kena tahu juga actually reason family kita, apa family kita nak, apa family kita buat untuk kita. Faham. Ada yang buat terbaik. Mungkin kita rasa yang tu tak, sebab kita ada ego kita. Dan diorang tahu the best for us. Just sampai satu tahap tu, it just janganlah sangka buruk sangat kat family. Sebab macam mana pun, mati-mati pun, dia tetap orang kata darah yang mengalir dalam badan kita ni adalah darah. tak ada cincang. Jadi, tapi betul lah, apa-apa pun family nombor satu juga sebenarnya. Kau benci lah macam mana pun, dia tetap keluarga kau. Dia tetap orang kata darah daging sebenarnya. Tapi itulah. Apa yang saya boleh cakap sebenarnya dalam kehidupan ni, apa yang datang, kita kena hargai benda tu. Itu paling penting. Dan betul lah, kita jangan ego sangat. Kita jangan ego bila contohlah parents kita tak bagi masa dekat kita rasa macam baik aku tak ada kat sini. Ni apa semua kan. Tapi orang kena tahu orang kata apa? Perjuangan diorang selama ini tu macam mana. Kan? Macam Hidup keras, boy. Hidup keras. Okeylah. Okey, kita dah hampir-hampir di penghujung rancangan Love to Talk. Okey, jadi ini adalah soalan kedua yang terakhir lah. Soalan ni tak berat sangat macam tadi. Ni santai-santai aja. Okey. Tadi kenangan paling memalukan kan. Jadi ni Bibi nak tanya, kenangan paling pahit dan manis yang tak boleh dilupakan. Pahit satu, manis satu, cukup. Banyak. Bagi satu je. Paling pahit boleh dikatakan rasanya tahun ni juga rasanya. Motor rosak seminggu straight. Ui. Pernah sekali tu repair, rosak. Repair 3 kali. Dan seminggu straight tu kena hujan. Rasanya yang tu paling pahit rasanya. Yelah dah kalau seminggu kan motor rosak. Seminggu straight sial. Aku tak boleh brain bodoh yang tu. Nak kena keluarkan duit pula kan. Memang sedih lah. Tapi paling happy bila restoran yang Pak An kerja sekarang ni dapat Michelin star. Wah. Yang tu rasa benda yang paling berharga lah sebenarnya. Sesuatu benda yang gila, sesuatu benda orang yang akan nampak biasa-biasa, tapi orang yang bukan, macam kata, orang hargai apa kerja kita orang buat. Faham?
yang Malaysia ada 4 je restoran yang dapat Michelin star dan orang akan kata itu adalah semua orang boleh dapat. Tapi behind the scene kita orang kerja macam nak gila. Struggle lah. Kita orang try to be different. Kita orang buat benda pecah otak, breakdown, menangis. Semua adalah untuk dapatkan benda tu. Bergaduh, baling pisau, baling barang, nak bertumbuk. Itu, tapi at the end of the day yang tu lah yang buat kita orang kuat. Dan akhirnya dapat juga. Dan Michelin star tu adalah sesuatu yang bukan, Pak An boleh katakan itu bukanlah reward untuk, boleh dikatakan reward untuk Pak An, reward untuk the whole team juga. Kita orang kerja keras, memang kita orang lain. Kita orang buat benda yang lain daripada orang lain. Faham. Tapi rasanya banyak juga moment semua dekat tempat kerja. Ya. Kalau katakan pahit dekat tempat kerja tu, bila struggle untuk accept diri dekat dalam tempat kerja dengan juga untuk survive. Dekat dalam mana tu? Survive sebab time tu cuma Pak An je dengan lagi seorang yang cuma kita ada 5 orang, kita run restoran tu. Dengan kerja kita orang buat macam kerja 60 orang punya kerja, 5 orang buat. Restoran pula, bukan kedai mamak, cik. Bukan kedai mamak je, dik. Kedai mamak pun tak cukup tangan mamak yang ada 2-3 orang tu. Ini restoran yang kau nak kena fikir masak dia tu kena ada timing yang betul. Ya, betul. Timing, tasting, mouthfeel dan juga banyak aspek yang kena titik berat dalam masak. Boleh dikatakan tiap-tiap aspek start daripada mana, macam mana yang Pak An macam balik, kita potong sikit. Balik pada yang tadi, soalan tadi. Kenapa Pak An stay juga sekarang ni dalam industri ni, sebabkan nak selalu orang nampak makanan makan dah. Pak An suka start kenal barang tu daripada mana, siapakah dealer dia, siapakah dia punya, senang cerita, history ataupun background of the ingredients. Contohlah kita Malaysia, kita banyak makanan kita tak kenal. Even Pak An sendiri Malaysia punya bahan, macam Bibi tahu Bambangan? Tak. Itu adalah salah satu buah mangga yang boleh jumpa dekat Borneo sahaja. Buah mangga? Dia besar ni. Woi. Sedap. Dia besar tu, dia boleh juga rasa durian, dia boleh rasa nangka, dia boleh rasa nenas yang dah masak sangat, dia boleh rasa juga rasa pisang yang dah masak sangat. Macam benda ni pun orang tak tahu, orang dah start tahu benda ni sebab orang dah start push. Buah kulim, buah beretam, benda-benda macam ni pun kita orang tolong masyarakat ataupun tolong juga orang-orang kampung untuk cari untuk kita orang. Benda macam ni kita nak elevate untuk kenalkan dekat luar. Sebenarnya Malaysia ni banyak je bahan-bahan yang orang tak appreciate. Dan juga bila Pak An pergi luar, orang hargai bahan-bahan dia orang tu. Contoh oyster. Oyster ni orang cakap origin dia daripada Australia. Umur dia berapa, rasa dia macam mana, briny ke. Kita pun ada oyster kita dekat Muar, dekat Penang yang dia orang memang farm yang lokal. Kita dekat Malaysia pun ada itik yang betul-betul sedap. Benda ni daripada tak silap Bido, Perak.
banyak benda-benda macam ni orang tak tahu. Orang tak appreciate lah. Benda macam ni yang Pak An rasa macam benda ni kena juga. Ada orang-orang yang kena buatkan. Tapi sekarang ni alhamdulillah scene culinary yang bawa bahan-bahan Malaysia ni orang dah nampak. Banyak dah fine dining start pakai buah kulim, buah kabung. Yang orang tak tahulah. Korang mungkin yang tengah tengok ni korang tahu buah kurma, buah pisang, buah mata kucing kan. Buah mangga kan. Tapi sebenarnya saya pun tak tahu buah kulim tu apa. Saya nak Google. Tapi saya takut yang terkeluar man kulim. Man kulim. Aduh, tapi betul lah sebenarnya kalau sebelum kita nak appreciate benda lain, kita kena appreciate yang berasal daripada tanah air kita sendiri. Betul. Sebenarnya. Tak sangka dah tak tahu berapa lama kita orang berpodcast ni, tapi sebenarnya kita dah di hujung rancangan. Jadi ini yang terakhir lah. Promise yang terakhir. Okey. Ya. Okey. Disebabkan kita dah nak di hujung rancangan, jadi Bibi nak Pak An bagi like nasihat sama ada about life ataupun about chef, kalau ada yang minat nak menjadi apa yang diorang ini tempuhi tu. Oh. Tak lupa apa je. Tak. Serius. Tak adalah. Life bukan semua benda senang. Tak semua benda orang merasa jalan yang sama, tapi merasa situation yang sama. Tiap-tiap orang ada jalan masing-masing. Dan satu benda je kena ingat. Teruk mana kita, ingatlah redha tu. Redha tu penting. Redha tu penting. Tiap-tiap benda berlaku tu ada hikmah dia. Mungkin aku bukanlah kata aku beragama sangat. Setan kok. Tapi ingatlah asal usul. Kita kena ingatlah kita ni berasal di tanah. Takkan kayu kot. Tahulah kadang-kadang jadi kayu. Aduh, tapi betul lah. Untuk chef lah. Pada siapa-siapa yang nak join, cuba dulu. Ada benda life hard lah, to be honest. Kerja kitchen tak senang. Bukan semua kerja semua kerja tak senang. Semua kerja. Kau melacur pun susah lah sial. Nak cari customer. Kadang-kadang aku tengok jalanan pun ramai nak bang, 50. Yang tu pun orang tak nak. Tak. Serius. Kerja kitchen keras lah. Kena standby mental, physical. Yang paling penting macam mana pun, kerja apa pun, tak kisah apa, basic kena kuat. Jangan bodoh sombong, tapi jangan bodoh sangat. Jangan sebabkan kita ada access kat Google, kita rasa kita paling pandai. Ilmu daripada internet dengan ilmu dengan orang itu lain. Bezalah. Macam Google Translate lah sebenarnya. Kita nak translate lain, tapi sebenarnya bila kita dengar bunyi dia lain. Tapi kalau nak kerja kitchen, boleh dikatakan kalau ada rezeki pergi untuk culinary school, pergi. Kalau tak ada, start je masak. Sebab dia ada dua cabang, banyak cabang. Culinary saja bukan jadi chef saja. Pak An pernah jadi food stylist, pernah jadi video editing untuk makanan, consultant, dan juga macam mana behind the scene, boleh jadi R&D, boleh jadi juga dia boleh dikatakan dia relate dengan semua F&B.
dia kau study culinary bukan mati-mati. Untuk At the masak end je. bukan masak. Masak dengan, boleh dikatakan masak tu, masak dengan ikhlas, masak dengan knowledge. Jangan masak bodoh. Ramai yang masak, contohlah fine dining orang cakap, ataupun kita kena faham fine dining, bistro, semua adalah konsep yang berbeza. Faham nak apa. Tapi macam mana pun kalau nak start, pergi je. Henjut je. Jangan fikir 2-3 kali. Kalau time muda, henjut je. Passion not equal to money, money not equal to passion. Sebab sampai satu tahap, passion tu, dia boleh buat tak ada duit. Sebab duit, kita nak survive. Betul. Pak An pernah jual kasut sebab nak pergi Spain. You. Kasut tu, Pak An boleh dikata yang tu paling, tahu dah, paling yang memedihkan. Oh my god. Setan betul. Okay. Jual kasut tu paling menyedihkan dan paling gembira. Oh, Pak An 3 kerja dalam satu hari untuk beli kasut tu. untuk beli kasut selama 3 bulan. Wih. Pagi pukul 4 pagi bangun. Pak An dulu jual kimchi. Ya ke? Cincah? Orang rasa Shiva. Porque tu minum tepuki ni. Okay. Buat kimchi untuk order. Pukul 6 masuk kantin. Sampai pukul 2 masuk kerja Inside Scoop. Oh. Kerja Inside Scoop sampai pukul 12. Sambung buat production untuk kimchi. Untuk 3 bulan ni Pak An tidur setengah jam tiap-tiap hari. Nasib tak short. Apa Pak An nak save duit untuk beli kasut ni? Tu short sekarang. Kobis Pak An beli time tu 3 kilo. Ada 2 rasanya. 1,5 kilo. Je. 3 kilo. Sehari Pak An makan 2 lapis. Itu saja. On. Sampai Kecil weh. yang tu rasanya paling pedih dan paling happy. Bila dapat kasut tu, so shout out to Baiman sebab jual kat aku, tapi aku dah jual balik. Kasut tu Nike SB Stussy atau orang panggil Cherry, yang sekarang harga dia dah puluh-puluh ribu. Aduh. Dan aku jual, yang happy tu aku dapat aku tidur dengan kasut tu, sial. 3 hari 3 malam saya tidur dengan tu. Ya ke? Lepas tu jual berapa harga dia? Jual time tu 800 euro. Euro bersamaan dengan? 8 kali 6 8 kali 6. 800 dalam, contoh yang tu pun funding Pak An untuk pergi Spain time tu. Time beli time tu harga dia berapa? Berapa? 600? 500? Sekarang ni dah puluh-puluh ribu. Last Pak An check benda tu 16 kot. Wahnya. Itulah passion. Actually ada another passion yang Pak An jumpa banyak lagi kawan, sneaker scene. Best weh. Yang tu best. Seorang lah, ada seorang tu. Okay. Dia bagi inspirasi. Ya. Dia pun dulu satu housemate tapi tinggal. Belajar culinary tapi jadi videographer. Jadi editor. Gempuk. Dua pasal dengan aku, remat motor orang. Okey, jadinya kalau korang nak tahu yang selebihnya pasal remat motor orang tu, korang kena tunggu dekat part tu lah. Jadi itu saja konten kita itu saja podcast kita pada hari ni. Jangan lupa follow aku. Yes, follow lah Pak An sebab Aku Pak nak jadi An- famous kak? Tak. Disclaimer. Sebab Pak An dia nak buat video masak. So mana yang korang memang suka orang kata like nak rasa-rasa try buat fine dining punya style. Tak korang boleh juga. Tak juga. Tak. Sajalah kan, takkan nak suruh orang masak. Dah cukup-cukup aku masak fine dining.
Penat siap. Masak apa ni? Tempoyak? Cucu. Cucu Welcome, welcome. Jadi korang boleh nanti saya tengok kat bio Boleh, description kat bawah ni saya akan tulis. Ya, sebab nanti dia akan in kat saya. Tak. Tadi dia dah beli durian kat saya promote dia. Okay, jadi thank you so much Pak An sebab sebenarnya kita orang nak podcast tu dah lama dah. Lama. Kena sidai. Nak buat macam mana kan? Kita tak boleh nak buat apa. Jadi apa pun, thank you so much sebab share everything and thank you so much dekat korang juga yang tak tahulah masih berapa ramai yang tengah tengok saya punya video ni. Tapi tak apa, saya appreciate walaupun korang masuk nak tengok saya hidup lagi ke tak je. Apa pun, kita jumpa in the next video. Jangan risau, saya tak janji. Kalau saya langgar, saya janji lagi sebab saya yakin kali ni jiwa saya dah sampai balik, saya akan buat video. Jadi, korang akan bosan tengok muka saya kali ni, okey? Jadi, itu saja konten kita pada hari ini. Bye. Assalamualaikum. Salam. Next time. Assalamualaikum. Salam.